Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan bercerita mengenai Revolusi Perindustrian 4.0 ataupun IR4.0. Saya akan kupas apa itu Revolusi Industri 4.0, sejarah bagaimana ia bermula, apakah cabaran yang berlaku dan apakah pengajaran yang kita boleh perolehi. Okey, jom kita mula. Revolusi Perindustrian 4.0 adalah peralihan fasa di mana terdapat perkembangan proses dari segi pengurusan pembuatan dan juga rangkaian industri itu berfungsi. Okey, itu adalah definisi ringkas mengenai Revolusi 4.0. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut apakah itu Revolusi 4.0, kita kena patah balik sejarah. Di mana ia bermula, bagaimana ia bermula dan apakah impak yang berlaku. Jadi kita akan refer daripada sejarah revolusi perindustrian pertama, kedua, ketiga dan yang keempat. Revolusi perindustrian pertama adalah revolusi sektor pembuatan. Ia bermula pada pertengahan abad ke-18. Selepas penemuan teknologi wap, penggunaan mesin di kilang-kilang telah membantu mengurangkan tenaga buruh dan menjadikan pengeluaran lebih efisien. Ia mengubah cara hidup masyarakat dari sektor berorientasikan pertanian kepada sektor berorientasikan pembuatan. Revolusi perindustrian kedua datang pada tahun 1900 dengan wujudnya kemudahan elektrik yang membolehkan pengeluaran secara besar-besaran. Jika dahulu sebuah kilang dapat mengeluarkan ratusan produk setahun, kini ribuan produk boleh dihasilkan dalam tempoh yang sama. Jadi, ia mampu mengurangkan harga barang untuk pengguna. Selepas itu, revolusi ketiga muncul pada akhir tahun 1970 dengan teknologi automasi, digital dan pengkomputeran seperti internet. Mesin dan robot boleh bekerja dengan sendiri melalui proses automasi dan pengeluaran dapat dilakukan secara besar-besaran dengan lebih efisien. Ia juga membuka kepada penerokaan teknologi yang lebih meluas. Kini, dunia memasuki gelombang revolusi industri keempat, di mana informasi adalah sumber terpenting. Manusia, robot, komputer dan sistem bekerja dalam cara yang baru. Ia melahirkan teknologi seperti analisis, big data, simulasi dan Internet of Things. Ia mengubah cara kehidupan kita dari pelbagai aspek seharian. Okey, jadi apakah kesan positif yang boleh kita perolehi daripada revolusi perindustrian ini dan apakah teknologi yang boleh kita perolehi daripada revolusi ini sendiri? Revolusi 4.0 memperhebatkan proses automasi, analisis, simulasi dan integrasi sistem. Integrasi manusia dan teknologi berada di tahap yang lebih jauh dari apa kita bayangkan. Pembinaan Android untuk membantu manusia kini realiti bukan lagi mimpi. Malah, segala capaian informasi semuanya sangat mudah dan hanya di hujung jari. Self-driving car dicipta membantu kehidupan manusia dengan lebih baik. Teknologi pembuatan dipertekadkan dengan teknologi 3D printer memudahkan para penyelidik memiliki akses yang tidak terbatas. Sektor pekerjaan yang dimonopoli oleh tenaga kerja akan diganti dengan robot yang pantas, efisien dan sophisticated. Teknologi drone mampu memberi lonjakan perkembangan sektor kejuruteraan dan revolusi 4.0 membantu meningkatkan tahap kesihatan dengan teknologi yang lebih canggih. Di sini kita boleh nampak kesan positif daripada revolusi perindustrian 4.0. Akan tetapi, kita kena sedar pada realiti, ternyata banyak cabaran yang perlu kita hadapi dan ini adalah salah satu cabaran yang paling besar dan daripada satu pengumuman penting ini, ia boleh mengubah 100% kehidupan kita kepada satu norma baru yang kita tak pernah bayangkan sebelum ini. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. COVID-19 telah muncul pada era ini dengan segala kejutan yang ada. Ia masih lagi di dalam kajian dan banyak misteri yang perlu dirungkai. Ia mengubah landscape kehidupan manusia di seluruh dunia dengan terma norma baru. Norma yang akan mengubah hidup kita selamanya. Di Malaysia, negara kita juga menerima tempias norma baru yang sama. Saranan membasuh tangan, pemeriksaan suhu, penjarakan sosial adalah norma baru bagi kita semua. Itu realitinya. Mahu tak mahu, nak tak nak, itu realitinya. Jadi,
apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu bersedia untuk menempuh cabaran revolusi perindustrian 4.0. Pada masa yang sama, kita perlu menghadapi cabaran COVID-19. Bagi pendapat saya, COVID-19 mempercepatkan lagi perkembangan revolusi 4.0 dan kita perlu mengambil langkah proaktif untuk menghadapi revolusi 4.0. Secara tak langsung, kita boleh bersedia menghadapi COVID-19. Apabila kita mengambil langkah proaktif untuk menghadapi cabaran COVID-19, kita juga bersedia untuk menghadapi cabaran revolusi perindustrian 4.0. Pendek kata, apabila kita betul-betul bersedia dalam apa jua keadaan sekalipun, sama ada COVID-19, perindustrian 4.0, kita berada di keadaan yang terbaik kerana kita bersedia. Okey? Saya ingin memetik hadis Nabi, iaitu sekiranya di tangan kamu ada benih kurma dan kamu tahu bahawa esok akan berlaku kiamat, maka hendaklah kamu menanam dan jangan biarkan hari kiamat berlaku tanpa menanam benih kurma tersebut. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Pada video akan datang, saya akan kongsikan apakah kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi cabaran COVID-19 dan juga revolusi perindustrian 4.0. Terima kasih kerana menonton video ini. Saya Najib Zainal. Assalamualaikum.